Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustaz ingin mengucapkan selamat hari raya buat antum semua. Semoga antum happy semua dalam berhari raya ini walaupun kita cuma hanya di rumah sahaja. Baik, hari ini insya-Allah kita akan belajar akidah dengan tajuk pembagian peraturan. Setelah pembelajaran ini diharapkan nanti anak-anak insya-Allah dapat menguasai pertama pembahagian peraturan, yang kedua, pengertian peraturan ijbari. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menunjukkan atau menyebutkan sekurang-kurangnya 2 atau 3 contoh dari peraturan ijbari. Jadi ada 3 yang perlu anak-anak kuasai nanti. Pertama, pembagian peraturan. Yang kedua, pengertian peraturan ijbari. Yang ketiga, anak-anak boleh menyebutkan contoh 3 daripada contoh peraturan ijbari. Baik, kita langsung saja masuk ke tajuknya. Peraturan ijbari ini, peraturan ini kita dah pelajari sebelumnya, bahawasanya Islam itu adalah merupakan peraturan dan sistem. Okey, hari ini kita akan cuba kaji mendalam sedikit dalam pembagian peraturan ini. Baik, kita tengok peraturan ijbari. Peraturan ini dalam Islam secara garis besarnya dibagi kepada 2. Pertama, peraturan ijbari. Kedua, peraturan ikhtiari. Okey, di sini anak-anak tengok ada kata kunci yang boleh anak-anak membanding dan membezakan antara peraturan ijbari dan ikhtiari. Sehingga bila anak-anak tengok je macam ni, oh ini mesti peraturan ijbari. Oh ini adalah peraturan ikhtiari. Dengan kata kunci atau ada benda yang poin yang anak-anak boleh bezakan. Dia tengok di peraturan ijbari di bawah itu ada kata-kata wajib dalam kurung. Wajib. Maksudnya adalah peraturan yang wajib untuk dipatuhi dan wajib ditaati. Adapun peraturan ikhtiari, ada di situ di dalam kurung di bawah itu ada tulis pilihan. Maksudnya ikhtiari ini diambil dari bahasa Arab, maksudnya adalah ada pilihan. Tak wajib kita ambil. Tak wajib kita ikuti. Tak sama dengan peraturan ijbari. Baik, kita tengok. Okey, peraturan ijbari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Satu, kita tengok. Tengok kata kunci lagi. Peraturan yang ditetapkan. Maksudnya apabila sesuatu ditetapkan, kita tak ada pilihan. Itu yang kata-kata wajib tadi tu. Peraturan yang ditetapkan oleh Allah merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun daripada makhluk boleh memilihnya. Tak ada pun satu makhluk pun yang katakan saya tak nak ikut. Dia wajib ikut. Wajib patuh, wajib taat. Okay? Jadi peraturan ijbari adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Ini pengertian dia. Singkat saja pengertiannya dia. Okay? Sedangkan peraturan ikhtiari, peraturan yang diciptakan. Diciptakan oleh siapa? Allah juga. Ini yang menetapkan peraturan ijbari ditetapkan oleh Allah. Peraturan ikhtiari juga Allah menciptakannya. Tetapi apabila kata-kata ciptakan, diciptakan di sini bukan suatu ketetapan, maksudnya manusia boleh memilih sama ada dia taat nak ikut atau tak nak ikut. Macam tu. Jadi ada kata kunci situ yang boleh membezakan. Peraturan ijbari, peraturan yang ditetapkan. Maknanya wajib. Yang ditetapkan oleh Allah. Maknanya semua makhluk, manusia semuanya wajib taat dan patuh kepada peraturan tersebut. Wajib ikut. Tak ada seorang pun diberi pilihan oleh Allah. Semuanya taat dan patuh. Baik. Kita tengok pada yang selanjutnya. Muka surat selanjutnya. Baik. Ni peraturan ijbari tadi pengertiannya. Peraturan ijbari ialah peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Manusia wajib mentaati perintah Allah tanpa ada bantahan. Ni dalil dia. Apa ghairi dinallahi yabghun
walahu aslama man fis samawati wal ardi ta'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Maksudnya, maka apakah mereka mencari selain daripada agama Allah? Siapa maksudnya? Manusia-manusia tu. Adakah mereka nak mencari lagi agama daripada agama Allah? Padahal kepadanya lah, kepada Allah menyerah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya akan menyerah diri kepada Allah. Maksudnya mereka semuanya akan mati. Sama ada mereka suka mahupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka akan kembali. Okey, ni dalilnya dia. Manalah tahu nanti keluar dalil nanti, anak-anak kena hafal dalil ni dengan baik dan maksudnya. Baik. Kita tengok contoh. Nanti dalam contoh ni kita akan nampak lagi nanti peraturan ijbari ni yang wajib ni. Okey. Contoh peraturan ijbari ni di sini kita tengokkan ada 6. Pertama, sistem cakrawala. Yang kedua, pernafasan. Yang ketiga, degupan jantung. Yang keempat, peraturan darah di dalam badan. Yang kelima, peredaran oksigen. Yang keenam, seratan makanan. Okey, tengok seratan makanan tu kan. Baik. Ustaz ambil contoh pernafasan. Kita ambil contoh pernafasan. Pernafasan ni adalah peraturan ijbari yang Allah tetapkan kepada semua makhluk. Adakah di antara makhluk atau di antara kita manusia ni boleh memilih, saya tak nak bernafas? Boleh ke? Maksudnya kalau dia tak nak bernafas, dia akan mati. Kalau dia nak mati, tak apalah. Boleh pilihlah dia. Tapi kalau dia nak hidup, semua orang nak hidup. Kan? Kalau boleh, nak hidup lebih panjang lagi umur, dengan keadaan yang sihat, semua urusan lancar, kan? Tak ada apa-apa halangan. Jadi, manusia kalau tak bernafas, tak boleh hidup. Ini dia peraturan ijbari. Semua manusia, semua makhluk yang hidup akan bernafas. Tak ada yang kata tak nak ikut peraturan ini. Saya tak nak bernafas. Maksudnya dia nak mati. Okey. Satu. Contoh dia. Yang kedua, kita tengok degupan jantung. Semua makhluk yang hidup, sama ada haiwan yang melata, sama ada contohnya monyet, kan? Kita manusia, kita letak tangan kita dekat dada kita ni, ada gup, gup, gup. Itu degupan jantung. Petanda kita hidup. Itu sebabnya kalau ada orang pingsan, biasanya orang letak telinga dekat dada, dekat jantung atau dekat dada dia, atau orang pegang dekat urat nadi dia. Nak cari tanda dia masih hidup lagi ke tak? Maksudnya kalau dia jantung dia masih berdegup, maksudnya dia masih hidup. Kalau tak nak jantungnya berdegup, Ustaz, ana tak nak jantung saya berdegup, pilih matilah maksudnya. Okey. Jadi ini adalah peraturan ijbari yang semua makhluk hidup wajib taat dan patuh. Tak nak berdegup jantung, mati. Tak nak bernafas, mati. Tak ada pilihan yang lain. Okey. Yang ketiga, contohnya peredaran darah di dalam badan. Peredaran darah dalam badan. Kita semua manusia yang hidup, mesti darah mengalir di dalam badan dia. Mesti ada peredaran oksigen beredar di dalam badan dia. Kalau dia masih hidup, maka oksigen akan beredar dalam badan dia. Maka darah akan beredar dalam diri dia. Ustaz, tak nak ada darah beredar dalam badan saya. Tak nak ada oksigen dalam badan saya. Tak nak saya bernafas. Maksudnya dia mati. Maksudnya memang betul-betul tak ada pilihan bagi kita. Inilah peraturan-peraturan yang wajib. Manusia wajib. Tak ada bantahan, tak ada pilihan. Wajib ikut dengan peraturan ini. Begitu juga dengan sistem cakrawala. Planet-planet, bintang-bintang di atas langit sana. Semuanya itu telah diatur oleh Allah. Undang-undang untuk planet tersebut. Dan kalau ada planet yang tak berjalan pada garis yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah, maka planet itu akan berlanggar antara satu dengan yang lainnya. Kalaulah contoh berlanggar bulan dengan matahari,
atau bintang dengan matahari, mungkin dunia akan kiamat dah lepas tu. Kan? Begitu juga kalau kita tengok siratan makanan. Kan? Siratan makanan ni tak boleh terbalik. Contoh, haiwan yang kecil, ikan yang kecil akan dimakan oleh ikan yang besar. Tak boleh terbalik, ikan besar dimakan oleh ikan yang kecil. Itu terbalik. Tak boleh. Memang macam itulah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah yang hidup. Mungkin akan ada sakitnya, mungkin ada satu saatnya dia akan mati. Akan meninggal, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak boleh manusia lari. Sebab itu adalah merupakan peraturan yang wajib yang telah ditetapkan oleh Allah. Baik. Kita tengok peredaran darah ni. Peredaran oksigen. Dari pokok, kita tengok. Pokok akan mengeluarkan oksigen. Dibantu oleh matahari dengan proses fotosintesis. Apabila pokok ini mengeluarkan oksigen, maka oksigen tersebut akan diperlukan oleh haiwan dan manusia. Diperlukan oleh haiwan dan manusia. Kemudian, manusia akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini kemudian akan diperlukan pula oleh pokok. Jadi, peredarannya macam tu, pusingan dia. Dari pokok, melalui fotosintesis, dia hirup oksigennya oleh manusia, manusia keluarkan karbon dioksida, diambil pula oleh pokok. Tak boleh terbalik. Kalau manusia mengambil karbon dioksida, keracunanlah, mati. Macam tu. Ini merupakan seratannya dia. Kita tengok sepohon pokok yang besar dapat membekalkan oksigen yang cukup bagi 30 orang untuk hidup dan bernapas. Boleh dia bernapas macam tu. Baik. Anak-anak, kita tengok dengan ringkas. Tengok pula contoh seratan makanan. Ni ada agak keliru sikit ni di seratan makanan ni. Sepatutnya haiwan kecil ni dimakan oleh ikan. Terbalik gambar dia. Sini haiwan kecil, sini ikan besar. Ikan kecil akan dimakan oleh ikan besar. Ikan besar ni akan terus seterusnya macam tu sampai dapat dimakan oleh manusia. Tapi macam itulah seratan makanan ni, pusingan dia. Yang kecil, kan, haiwan-haiwan kecil yang ada di dalam laut dimakan oleh ikan-ikan yang kecil. Ikan-ikan yang kecil dimakan oleh ikan yang besar. Ikan yang besar itu pun akan pada satu saat akan ditangkap oleh manusia, dimakan oleh manusia. Macam itulah peredaran seratan makanan itu, dan tidak boleh terbalik. Terbalik rusak habis. Baik. Kita tengok peredaran darah dalam badan. Yang Ustaz dah terangkan tadi kan. Kita tengok, Masya Allah. Sungguh unik sekali, hebat dan sangat ajaib sekali. Peraturan yang dibuat oleh Allah dalam badan manusia ni. Tengok saluran darah. Saluran darah. Lepas tu, darah ini akan masuk ke dalam jantung. Dalam jantung ni akan terbagi 2 bilik. Kemudian nanti setelah diproses dalam jantung ni, darah-darah yang bersih akan dia hantar semula kepada seluruh tubuh kita. Kita tengok di sini ada perut, di sini ada hati, di sini ada paru-paru. Semuanya benda ni akan mendapatkan darah sampai ke kaki kita dan ujung jari tangan kita. Semua anggota badan kita. Betapa uniknya. Maksudnya, kalau adalah di antara anggota badan kita tak mengalir darah, maka sebahagian anggota badan tu telah pun mati. Stroke, orang stroke biasa macam tu, kan? Atau tak ada mengalir situ oksigen, maka tangan itu tak boleh digerakkan. Selagi badan itu, anggota badan kita sihat, maka darah, oksigen akan mengalir ke seluruh tubuh kita, insya-Allah. Baik anak-anak. Jadi itu pelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini. Semoga hendaknya di dalam soalan ini, dalam pelajaran ini anak boleh faham apa yang telah Ustaz sampaikan dan boleh insya-Allah menjawab
soalan nanti yang akan Ustaz bagikan. Mungkin berbentuk satu berbentuk PowerPoint dan ada berbentuk kuis. 10 soalan, PowerPoint sedikit ada pula Ustaz kongsikan. Baik, itu saja insya-Allah yang dapat Ustaz kongsikan dengan antum semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.